Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, so malam ni kita belajar dengan topik baru iaitu uh, fungsi trigo. Okey, bukan bab 5 sebenarnya. Ni bab 8. Okey, fungsi trigonometri. Okey, fungsi trigonometri ni adalah sama dengan topik fungsi trigo KBSM. Awak adalah pelajar KSSM. Okey, dia tak ada ubah sama, lebih kurang. Tetapi untuk trigo ni dia mudah sebabnya awak ada basic berkenaan dengan trigo ni. Iaitu awak dah tahu berkenaan dengan sin, iaitu opposite over hypotenuse, cos, okey, adjacent dengan hypotenuse, dengan satu lagi sin cos, satu lagi apa? Satu lagi apa? Tan. Okey, tan. Okey, opposite dengan adjacent. Okey, ini adalah basic untuk trigo. Kemudian untuk form 5 matematik, kita akan masuk dalam lagi sikit. Okey, untuk trigo awak dah belajar dah masa dalam matematik. Dalam matematik dah belajar dah. Form 4 ke ada? Form 5. Form 3 pun ada trigo tu, sin, cos, tangent. Okey. So, untuk yang ni kita masuk dalam sikit lagi. Okey. Kemudian awak pun ada basic iaitu satu putaran sebanyak 360 darjah. Ataupun satu putaran ialah 2 pi. Okey, pi tu tahu lah. Pi tu ialah 3.142 ataupun 22/7. Okey, tu basic. Okey, so kat sini, kat sini awak akan belajar sudut positif dan juga sudut negatif dalam darjah dan radian. Okey, radian pun awak dah belajar dalam sukatan membulat. Okey, circular measure radian. Okey, so awak kena tahu macam mana tukar daripada radian kepada darjah, darjah kepada radian. Bab 1, form 5 awak dah belajar dah. Okey, kalau ada yang masih lupa-lupa, boleh beritahu saya. Saya akan buat revision sikit nanti. Okey, kemudian awak akan belajar mewakili suatu sudut positif yang melebihi 360. Kalau melebihi 360 maksudnya ada 2 ataupun 3 putaran. Melebihi 1 putaran. Kalau lebih daripada 360. Okey. Ataupun 2 pi. Lebih daripada 2 pi ni bermaksud lebih daripada 1 putaran. Okey. Kemudian mewakili suatu sudut negatif. Sudut negatif ni apa? Sudut bertentangan dengan sudut yang positif. Okey, saya explain dulu beberapa nota. Sudut positif dan juga sudut negatif. Okey, sudut positif. Okey, sudut positif awak kena tahu ialah lawan arah jam. Okey, kalau awak tengok jam, okey, jam putaran dia macam mana? Dari kiri ke kanan. Okey, dari kiri ke kanan. 12 tu. Ting 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 ting. Tu lawan. Itu ikut jam. Tapi untuk sudut positif dia menghala lawan arah jam. Okey. So daripada bulatan tu dia melawan arah jam. Okey. Tu ialah sudut positif. Manakala sudut negatif ialah ikut jam. Dia pusing ikut jam. Okey. Tengok jam jarum tu. Okey. Kalau jam digital tak ada. Okey, kemudian pada titik asalan. Okey, titik asalan untuk satu putaran kena tahu titik asalan dia mana? Ialah di sini. Start daripada situ. Start daripada sini. Sini kosong. Lepas tu sudut tedak ialah 90. Sudut sini ialah 180. Dan sudut bawah 270. Dan satu putaran ialah 360. Yang tu kena tahu. Okey, ni basic je kan? Kita tak ada masalah. Okey, sebagai contoh saya ambil sudut positif. Sudut positif iaitu 220. Okey. Lawan jam. So, kita dari sini, start ni titik asalan Okey, kita nama dia titik asalan. Okey, dia ting ting ting. Okey, start kat situ. Itu ialah 90 darjah. Okey. So, contohnya 220. Daripada 90 ke sini
sebanyak 180. Okey. So macam nak kira 220? Okey, so kita anggarkan dia di kawasan sini. Ini adalah 220. Okey, kita agak-agak je 220. So maksudnya daripada titik asalan iaitu X ke Y 90, 90 ke 180 dan 180 ke 220. Okey, itu ialah untuk sudut positif. Okey, clear? Kemudian untuk sudut negatif. Okey, sudut negatif. Sudut negatif ni lawan jam. Ikut jam, sorry. Sudut negatif ni ikut jam. So, dia dari sini berapa darjah? 90. Ke sini 180. Dia akan ke sini 220. Itu nama dia sudut negatif. So, theta sama dengan negatif 220. Okey. Clear situ Okey. Kemudian, saya sambung kalau ada soalan tolong beritahu Kita bincang sama-sama. Okey, sebagai contoh, wakilkan setiap sudut berikut dalam satah Cartesian. Okey. 510. Lama 510 ni. 510 ni apa maksud dia? Lebih besar daripada 360. So kita boleh agak dah. Boleh agak dah. Maksudnya 2 putaran. Dia melebihi 1 putaran. Okey. So macam mana nak buat ni? Okey, kat situ dia ada langkah-langkah dia. Okey. So langkah-langkah wakilkan sudut pada satah Cartesian. Okey. So saya tunjuk hands on dia. Boleh ke? Okey, kalau ada masalah tolong khabar ya. Sekejap. Your internet troubleshoot. Okey, tak ada apa. So, positif sudut positif. So, positif kita kena start daripada X kat sini. So, dia pergi sini 90. Dia pergi sini 180. Dari sini 270. And then go sini 360. Okay. So, 360. So, macam nak tahu? Senang je. 510 you minus dengan 360. Okey, cuba tolak dengan 360. Dapat berapa kalau 360? 510 tolak dengan 360. 150, betul? Okey, maknanya pusingan kedua, saya sambung warna hijau 150. So tambah lagi satu pusingan, satu sukuan iaitu 450. Okey. So dapat 90 tertambah lagi dengan 60. So dapat sini 510. Okey. So full circle awak akan dapat nanti 1 2 3. Kat sini dia berhenti. Itu adalah 510. Okey. Boleh tu 510 untuk sudut positif. Okey, next. Kalau ada masalah tolong beritahu Okey, kita bincang sama-sama. Kalau ada soalan ke, tanya. Okey, next. Untuk sudut negatif. Negatif 2/9 pi. Okey, so the given in radian. Ingat tak nak tukar kepada radian kepada sudut. Okey, so kat sini dia bagi hint. Nak tukar kepada radian kepada sudut, awak darab dengan 180 bahagikan dengan pi. Okey, awak dapat nanti negatif 400. Okey, clear situ awak dapat nanti negatif 400. So, dapatkan negatif 400 macam mana? Okey, start daripada bawah. Ikut jam 90 180 270 di sini 360. So 400 minus 360. Okey, 400 3 minus 60 dapat apa? Dapatlah 40, betul? 40. So tambah lagi sikit, dapat nanti 40. So dapat sini 400 degree. So negatif 400.
Okey, itu ialah negatif. Sudut negatif. Negatif angle. Okey, so boleh clear positif, negatif. Positif macam mana, negatif macam mana? So, saya ulang balik. Kalau positif, anti-clockwise. Negatif, clockwise. Okey, clear. Okey, saya bagi masa untuk print screen ke, untuk tanya soalan ke, screenshot ke, 2 second, 1 second. Okey, clear Okey, next. Boleh saya sambung? Okey, jom kita try satu soalan yang ini. Okey, wakilkan setiap sudut berikut dengan satah Cartesian. Okey, 2, 4, 5. Saya ambil soalan A. 2, 4, 5. Okey, so kita ambil A 2, 4, 5. So, positif. Saya gerak sini sampai 90. Sini 180 dan kita gagak sampai sini. Ting. Okey, dapat 245 darjah. Itu contoh A. Okey, clear Okey, jangan B, C, D tak ada masalah kot. Juga rasa senang je. Ada yang tak faham tak? Saya tanya dulu sebelum saya sambung. Okey, tak clear tak? Boleh? Ataupun awak nak tulis dekat chat tu, okey, kalau ada masalah tanya, beritahu. Kalau clear, tulis clear. Bagi respon sikit. Okey, cikgu. Thank you. Okey, good. Okey, so next saya ambil satu soalan lain. Okey, jom kita masuk yang inilah. Okey. Sin, cos dengan tan. Okey. Sin ialah soh, cos ialah kah dan tan ialah tua. Ataupun orang panggil soh kah tua. Okey, apa benda soh kah tua ni? Okey, saya pecahkan dulu Boleh nampak ke ni macam ni? Dah saya ambil hitam. Okey, sekejap. Saya nak besarkan. Boleh ke besarkan? Kita boleh besarkan lah. Okey. Nampak ke Nampak kot Okey, saya buat satu-satu dulu. Okey, untuk sukuan yang pertama ataupun saya ambil A ni, sukuan yang pertama. Nampak tak sukuan pertama ni? Mana perginya? Okey, ni. Yang warna hijau. Kita tengok warna hijau. Okey, ni sukuan yang pertama. Nama dia quadrant 1 ataupun sukuan pertama. Okey, quadrant 1 ataupun sukuan pertama. Untuk kuadran pertama, kita satu-satu dulu Jangan tengok yang biru lagi, tengok hijau dulu. So, kita anggapkan ini ialah sudut. Okey, theta. Ni theta kat sini. Okey. So, kita katakan ini sebagai Y, ini sebagai X dan ini sebagai J. Okey. So, sin ialah opposite over hypotenuse. Opposite over hypotenuse ialah Y over J. Okey. Cos, kah, adjacent over hypotenuse. Adjacent theta ialah X over J. Okey. Dan tan opposite over adjacent. Y over X. Okey, cuba tengok tiga-tiga tu. Sin, cos dengan tan. Ada tak yang negatif? Maksud saya dapat jawapan negatif. Tak ada kan? Tak ada Okey, so maknanya semua positif. Bila semua positif, ini adalah untuk all. Sin, cos dengan tan. So, sukuan pertama adalah untuk rumah sin, cos dengan tan. Okey, saya untuk kelas saya beritahu rumah. So, sukuan pertama ialah rumah sin, rumah cos, rumah tan. Okey, ni rumah kongsi 3 orang. Okey, saya anggap macam tu Rumah kongsi untuk 3. Sin, cos dengan tan. Okey, clear tu untuk sukuan pertama. Okey, next. Sukuan kedua. Quadrants 2. Okey. So, kat sini, kenapa letak negatif X?
Okey, sebab apa? Sebab sebab sini ialah X, belah ambil warna biru Okey, yang ini jadi negatif X. Kat sini negatif X. Nampak tak? Kan belah kiri negatif. Okey, belah kanan positif. Okey, boleh So, dah kita ambil tu negatif X. Di atas ni ialah Y. Positif. Okey, sini. So, negatif X, Y. Okey, so conclusion dia, kat sini ialah Y. Okey, di sini ialah negatif X. Okey, saya tunjuk kat sini. Bagi nampak sikit. Y, negatif X. Sini theta. Okey, clear Saya lukis baru. Okey, untuk sin, sini saya letak J Okey. J ialah X square plus Y square square root. Ini hukum apa? Siapa tahu? Ini hukum apa nak dapatkan J? Siapa tahu? Hukum apa? Kan? Apa nama hukum ni? Hypotenuse. Okey, sikit lagi. Okey, nama dia memang hypotenuse. Tapi nak dapat J ni, apa nama hukum dia? Theorem Pythagoras. Okey, good. Theorem Pythagoras. Okey. So, sorry. Jadi kita try satu persatu nak dapatkan nilai theta. So, sin theta ialah opposite over hypotenuse. So, sin, saya tulis baru dah senang. Sin Y over J. Okay. Cos. Okay, cos. Sekejap, saya nak padam. Nanti confuse nanti. Cos pula ialah adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Negative X over J. And then tan. Tan apa? Opposite over adjacent. So, opposite adjacent. So, negative Y over X. Y over negative X. Okay, clear? Cuba tengok dalam ketiga-tiga ni. Yang manakah yang positif? Yang manakah nilai dia positif? Kalau tan, negatif. Okay, negatif. Kalau cos pun negatif. Kalau sin, positif. Okay, jadi kita conclusion dia untuk sukuan kedua ni ialah rumah untuk sin. Okay, rumah untuk sin. Okay, nanti saya beritahu kenapa rumah untuk sin. Okay, nanti kita akan tahu nanti. Okay, so saya ulang balik. Sukuan kedua ni adalah rumah untuk sin sebab dia je yang positif. Yang lain negatif. Okay, clear. So, ulang balik. Sukuan pertama untuk all, rumah sin, rumah cos, rumah tan. Dan sukuan kedua adalah rumah untuk sin. Okay, clear. Okay, next Kalau ada soalan, tanya je. Jom kita tengok sukuan ketiga pula. Okay, warna apa ni? Warna merah. Okay. So, saya lukis baru rumah merah macam ni. Okay. So, sini theta. Sini akan jadi negatif X. Sini akan jadi negatif Y. Kenapa? Sebab kan yang bawah ni negatif Y. Sini negatif X. So, nampak tak? Negatif X dengan negatif Y. Okay, clear situ Jom kita tengok. Ni rumah siapa pula ni? Sukuan ketiga ataupun kuadran ketiga. Okay, so kita try satu-satu dulu. Sin theta ialah opposite over hypotenuse. Ni letak J lah So, opposite negative Y over J. Okay, negatif Cos. Okay. Adjacent hypotenuse. Negative X over J. Dan
tan opposite over adjacent, negatif X. So, negatif-negatif akan jadi positif. So, sukuan ketiga, rumah siapa? Rumah tan. Okey. Okey, tu rumah untuk tan. Sebab dia je yang positif. Yang lain negatif. So, sukuan pertama untuk rumah semua. Sukuan kedua untuk rumah sin. Sukuan ketiga rumah tan. Dan automatik sukuan ketiga untuk rumah sukuan ketiga lah. Sukuan keempat untuk rumah cos. Okey, saya tak explain dulu Biar faham kot. Okey, so kat sini conclusion dia all sin tangent dengan cos. Okey, sebut macam ni senang. All sin tangent and cos. Okey. Tengoklah awak nak buat apa. Macam saya atuk suruh tembak katak. Macam tu. Awak boleh buat apa-apa. All sin teacher cute. Pun boleh. Okey. Tak ada masalah. So awak kena ingat ni. Ni rumah dia. Rumah sin, rumah tan, rumah cos. Dan juga awak kena tahu this is Q1, Q2, Q3 and Q4. Okay, Q1 is 0 to 90. Okay, Q2 is 90 to 180. Okay, Q3 is 180 to 270. And Q4 270 to 360. Saya zoom kot untuk awak. Okay, clear sini. Nanti kita akan guna ni nanti. Tak apa, saya explainkan dulu. Waktu bila nak guna, sabar. Okay, boleh awak saya bagi 5 second untuk print screen ataupun tanya soalan. Okay, clear Okay, boleh Okay, sambung lagi. Sambil tu nak salin soalan ke, nak tanya ke apa pun tanya pun boleh. Okay, so contoh kita, mari kita tengok contoh kita lah. Contoh 3, kita tengok contoh 3. Diberi bahawa the given is sin theta is 7 over 25 and theta is a sudut cakar. Acute angle kan? Okay, sudut cakar. Sudut cakar ni ada satu lagi sudut cakar. Satu lagi sudut apa dah pernah tahu. Dia ada 2 nama. Sudut cakar dan juga sudut siapa tahu nama dia satu lagi? Acute angle. Sudut cakar dengan sudut tirus. Kan? Ada. Sudut tirus. Okay, thank you Fatin. Good. So ada 2, sudut cakar, sudut tirus. Okay. So sudut tirus ni juga dinamakan sebagai sudut apa saya cakar lah. Sudut reference angle ataupun reference sudut rujukan. Sudut rujukan. Okay. Kalau awak confuse beritahu takut saya tersalah lah pula nanti. Sudut rujukan ataupun reference angle. Okay. So, diberi bahawa sin 7 over 2, 7 over 25 adalah sudut cakar. So, sudut cakar. Kat sini. Sudut cakar kat sini. Okay. 7 opposite over hypotenuse. So, saya letak sini 25. Okay. The given sin theta is 7 over 25. 7/25. So, opposite over hypotenuse. 7/25. Okey. So, macam nak cari yang bawah ni? Alamak, macam nak cari bawah tu?
Macam nak cari bawah tu? Kita guna teorem Pythagoras. Okay. 25 square plus 7 square. Is it betul? Is it right? Tolak ke tambah? Nak dapatkan sudut bawah ni. Tolak tambah? Tolak kan? Okay. So, 25 square minus 7 square. Okay, cuba tekan calculator dapat apa? Tuhan dapat kita beritahu dah. 24. So, letak sini negatif 24. Okay, kenapa letak negatif 24? Sebab sebelah kiri. Okay, clear Okay, so soalan dia ialah cari tan theta. Okay, tan theta. Tan is opposite over adjacent. Opposite 7, adjacent negative 24. That's it. So 7 over 24. Okay, saya nak tanya awak. Cos theta berapa pula? Cos theta berapa? Siapa dapat? Ada tak cos theta? Berapa cos theta? Okey, siapa boleh tahu saya? Apakah nilai cos theta? Ada ke? Ada? Tak ada? Ada? Tak ada? Okey, Fatin kata negative 24 over 24 over 25. Okey, good. Negative 24 over 25. Okey, good. Maksudnya, adjacent over hypotenuse. Negative 24 over 25. Okey, clear situ Okey, ni basic ni. Nampak macam bosan sikit sebab awak dah belajar dah benda ni. Sin, cos, tangent ni. Tapi tak apa, nanti kita try masuk lagi nanti. Okey, saya teruskan lagi Okey, nanti untuk latihan pengukuhan ni saya bagi task dekat awak Okey, so nanti pukul 9 berapa 9 suku ke 9.20 nanti saya bagi task dekat awak. Boleh Okey, nanti cuba soalan ni nanti. Latihan pengukuhan ni. Okey, next. Okey. Cotangent, secant dan cosecant. Okey, apa benda ni? Cotangent, secant dan cosecant ni. Okey, so ada 3 sebelum ni awak belajar sin, cos dengan tan. So, yang ni kita belajar cosec, secant dengan cot tan. Cot theta. So, macam mana nak tahu? Okey. Sin. Okey, cosec is 1 over sin. So, kita tengok tengah-tengah ni je. S. So, 1 over sin. Okey. Sec theta, tengok tengah-tengah. Bukan tengah-tengah. Yang ketiga, huruf yang ketiga. K. So, 1 over cos. Dan cot theta ialah 1 over tan. Cuba tengok sama tak? Okey. Boleh? Cosec 1 over sin. Sec theta 1 over cos. Dan cot theta is 1 over tan. Okey. Clear? Okey, ni tak ada. Okey, ni untuk apa punya knowledge je. Tan equal to sin over cos. Kenapa saya macam lag ni Macam slow je internet saya ni. Okey. Tan is sin over cos. Kenapa tan sin over cos? Okey, sebelum dia. Tan sin over cos. Okey. So, bila cot ialah 1 over tan. Kan? So, 1 over sin over cos. So, bila salingan, kita balikkan je. Get cos over sin. Tu dapat ini. Okay, kalau tan theta is sin over cos, cot theta is cos over sin. Okay, clear ke? Kalau tak clear khabar saya awak dengar je kerja ni. Tapi tak apa, nanti saya bagi dia try untuk awak hands on nanti.
Okey, jom kita tengok soalan ni. Di given A, diberi A ialah sudut refleks dan cos A ialah negatif 12/13. Without using calculator, cari nilai cosec A. Senang je. Kenapa saya punya blank tiba-tiba ni? Sekejap ya. Lost connection lah ni. Awak dah nampak tak saya skrin depan ni? Ada masalah tak skrin depan ni? Tak ada eh? Okay, boleh saya sambung tak? Test 1, 2, 3. Boleh saya sambung? Okay, boleh saya sambung tak? Dia dengar tak suara saya? Oh, boleh eh? Okay, macam tu saya sambung sebab dekat komputer saya lost. Okay. Okay, diberi sudut reflect dan cos A adalah negatif 12/13. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi cosec A. Okay, senang je. Buat cosec A. So, bagi apa tadi? Cos A. Cos A negatif 12/13. Okay, soalan dia cari ialah cosec A. So, cosec A sama dengan berapa kalau saya ingat? Okay, saya tunggu awak ni. Sama dengan 1/sin. Betul? Okay. So, 1/. Okay. Cos A adalah negatif 12/3. Ada bagi betul? Okay, jom kita lukis dulu. Okay, kita lukis dulu. Okay. Ni cosec ni. So, cosec ni dekat mana? Okay. Saya lukis macam ni salah ni. Okay. Untuk dia kena lukis ke bawah. Sebab sudut reflect. Okay. So, cosec ialah adjacent over hypotenuse. So, negatif 12 kat sini. Sini saya letak 13. Okay. So, dapat sini kita guna teorem Pythagoras. Negatif 12 kuasa 2. Sorry, terbalik. 13 kuasa 2. Okay. 13 square minus negatif. Tak nampak minus tu. Minus negatif 12 square. Square root. Okay. Awak dapat nanti 25 square root. So, kat sini awak akan dapat nilai dia ialah negatif. Negatif lah. Dapat 5. So, kat sini letak 5. Okay, clear situ. So, daripada sini, okay, letak A ya. Kita cari sin. Sin ialah opposite over hypotenuse. Okay, negatif 5, sorry. Sebab dia ke bawah. So, ke bawah negatif 5 Sekejap, negatif, okay. Pun nampak saya depan ni kan. Tadi ternampak kan. Okay, so sin negatif 5/13. So, cosec is sin theta. Sin theta ialah negatif 5/13. Okay, so conclusion dia ialah cosec A ialah negatif 13/5. Okay, so terbalikkan dia. Okay, boleh Okay, clear tu? Okay ke? Boleh. Okay, look at B. B cot A. Cot A. Cot A is 1/tan A. Okay, so tan, how to find tan?
tan is, saya buat kat mana? Buatlah atas ni ya. Tan A is opposite adjacent. Negative 5 over negative 12. So dapat 5 over 12. Okay, boleh follow So tan A is 1 over 5 over 12. So salingan dia dapat 12 per 5. So cot A. Okay, clear situ? Boleh ke? Boleh Kalau tak boleh, tolong beritahu Nanti confuse lah nanti. Okay, ada soalan tak setakat ni? Okay, tak ada soalan Boleh saya sambung? Okay. Okay, yang ni pula untuk sukuan pertama, sukuan ketiga, sukuan ketiga ni. Okay, ni saya explain senang macam ni Saya tak nak guna ni macam rumit. Okay, ni macam rumit. So, saya tunjukkan cara mudahnya. Saya nak guna yang ini. Kejap, saya ambil tu page. Okay. Nampak skrin depan tu? Okay, sekejap. Okay, so ingat balik kita ada sukuan pertama, sukuan kedua, sukuan ketiga dan sukuan keempat. Okay, sukuan pertama 0 sampai sukuan pertama. Berapa sukuan pertama? 0 sampai 90 kan? Okay, sukuan kedua berapa? Tolong beritahu saya sukuan kedua. Sukuan pertama berapa? Ni kuadran 1. Okay, 0 sampai 90. Kuadran 1. Sukuan pertama. Okay, sukuan kedua dari berapa ke berapa? 90 sampai 180. Okay. Sukuan ketiga 180 sampai 270. Dan sukuan keempat 270 sampai 360. Kuadran 4. Okay, boleh ke ni? Nampak tak? Kenapa saya punya lag depan ni? Nak tanya dulu sementara saya sambung ni. Ada masalah tak dengan skrin depan komputer awak? Ada ke? Ada masalah tak? Tak dengar suara saya ke? Sebab saya macam ada lag ni. Boleh dengar tak suara saya? Tak ada. Tak ada tu, tak dengar suara saya ke? Tak ada apa? Tak ada masalah Fatin, tak ada masalah ke? Tak ada dengar suara? Sebab saya tengok macam lag ni. Okay, boleh saya sambung? Dengar suara cikgu. Okay, so saya sambung Kalau ada masalah, tolong beritahu tau. Okay, putus-putus ke, tak dengar ke. Okay, so saya ulang balik. Kuadran pertama is 0 to 90. Quadrant 2 is 90 to 180. And quadrant 3 is 180 to 270. And quadrant 4 270 to 360. Okay, so untuk kuadran pertama ialah untuk for all. Okay, all is sin, cos dengan tan. For kuadran tu rumah siapa? Siapa ingat? Tolong beritahu saya. Nombor kuadran tu rumah siapa? Rumah siapa? Kuadran tu sin. Okay, very good. Kuadran 3 rumah siapa?
sebutan. Very good. Quadrant 4, cos. Okey. So, saya bagi suatu sudut, iaitu awak kena fahamkan ataupun kalau boleh ingat-ingatlah. Untuk kuadran pertama, kalau dah bagi theta, kita ambil nilai theta terus. Okey, tu nilai theta. Untuk dapatkan kuadran kedua, okey, 180 minus theta. Okey, ini awak kena ingat For quadrant 3, theta minus 180. Okay. So, for quadrant 4, 360 minus theta. Okay. Boleh macam tu? Okay, clear. Saya bagi 5 second for screenshot atau nak print screen. Okay, cun Okay, jom kita tengok satu contoh. Saya ambil contoh kat sini lah senang. Okay, diberi sin 55 equal to P. Okay, sin 35, sin 35 lah. Sin 55 sama dengan P. Okay, dengan keadaan P is more than 0. Cari nilai bagi setiap fungsi trigo berikut dalam sebutan P. Okay, cos 35. Okay, cos 35. Dia bagi cos 35. Okay. So, cos 35. Okay, cos 35. Cuba tengok cos 35. Cos 35. Okay, ni sukuan pertama kan? Betul tak? Sukuan pertama. Cos 35. Mana cos 35 dekat atas tu? Okay. Cos 35. Okay. So, dia bagi 35 betul? Okay. Sekejap, saya nak mudahkan awak macam mana nak fahamkan tanpa rujuk jadual dekat atas tu. Sin 35, cos 35. Okey. Sekejap. All sin teacher crazy. Okey, sekejap So, 5. Cos 35 180 tolak theta sama dengan 35. Theta sama dengan 80 tolak 35 45. Sekejap, saya nak mudahkan awak tanpa tengok jadual dekat atas tu. Kalau saya ambil ni, okay, sekejap. 360 tolak dengan 35 sin 45. Okey, tak boleh. Okey, tak apa. Kita try pada sini. Okey, cos 35. Soalan ialah cos 35. Okey, cuba cari. Dalam jadual dekat atas ni, okey, awak tengok. Okey, yang mana ada cos theta? Okey, kita ambil yang ini. Okey, nah kotak warna purple ni. Okey. So, cos 35 equal to sin 90 minus 35. Okey. So, cos, sekejap. Macam buruk lah tulisan ni. So, cos 35 equal to sin 90 minus 35, you get sin 55. So, cos 35 sama juga dengan P. Okay. So, saya ulang balik So, diberi sin 55 equal to P. Okay. Dengan keadaan P more than 0. Cari nilai bagi setiap fungsi trigonometri berikut dalam sebutan P. Okay. The given cos 35. Okay.
cos 35 equal to sin 90 minus 35. Nanti saya ambil yang ni. Okey, nampak tak? Cos theta equal to sin 90 minus theta. Okey. So, saya ambil itu. Cos 35 equal to sin 55. 55 ni adalah 90 minus 35. So, cos 35 equal to P. Sebab apa? Sin 55 sama dengan P. Okey. Boleh situ? Boleh faham tak maksud cikgu ni? Kalau ada soalan, tanya. Tak faham, saya boleh ulang. Boleh ke? Okey tak? Okey tak setakat ni? Okey ke? Okey ke nak tanya ni? Okey, saya tukar channel lain lah. Okey, boleh ya? Nak tanya soalan sebelum saya sambung ni. Ada soalan tak untuk cos 35 ni? Ada yang tak faham tak? Clear tak? Kalau tak faham, tanya cepat. Saya boleh explain. Ulang balik. Okey. Boleh ya? Okey, saya sambung. Okey, untuk soalan B. Cosec 55. Okey, macam mana nak buat cosec 55 ni? Okey, kita tengok sama-sama dalam ni. Mana cosec theta? Kita cari cosec theta. Okey, mana cosec theta? Dia tak cosec theta. Okey. Nah, ini. Okey, so kita ambil itu. Cosec theta means sec 90 minus theta. So, cosec 55 equal to sec 90 minus 55. Okay. So, sec dapat nanti di 35, sorry. Sec 35. Okay. Sambung sekejap, sambung sini. Okay, so sec 35. Okay, ingatlah next step. Sec theta ni is 1 over cos 35. Okay, cos 35 dapat apa? Cos 35 tadi yang sebelah tu sama dengan P. So, 1 over P. Basic. Itu saja. Boleh ke ni? Nak tanya dulu sebelum saya sambung ni. Okey ke? Untuk dapatkan ni. Okey. So, tengok kepada jadual ni ya. Okey. Sukuan pertama, sukuan kedua, ketiga dengan 4. Okey. Clear Boleh ke? Nanti saya share jadual ni dalam nak share kat mana? Oh, dekat WhatsApp Kat WhatsApp group tu. Okey, thank you Fatin. Boleh saya sambung. Okey, jom kita try soalan ni pula. Okey, contoh 6. Kita guna jadual yang atas tadi ya. Diberi cos A equal to Q. Okey. Given cos A equal to Q. Okey, cari nilai bagi setiap fungsi trigo berikut dalam sebutan Q. Okey, A is 0 to 90. Okey, so sudut tirus. Okey, cos 180 plus A. Okey, cos 180 plus A. Jom kita tengok. Kita tengok cos 180 plus A sama dengan berapa? Kita tengok. Ada tak? Mana cos 180 plus A? Plus A tak ada ni. Ada tak plus A? Okey. Mana plus A? Okey. Dia akan jadi sama dengan ini. Okey. Sebab apa? Negatif akan jadi positif. Okey. Kita ambil yang tu. So cos 180 plus A equal to negative cos A.
Okay. So, negatif cos A ialah negatif Q. Sebab cos A dia bagi Q, ganti je negatif cos A dengan negatif Q. Okay, clear? Okay, B. Kalau ada soalan, beritahu dah. Sekejap. Okay. Untuk B, set 360 minus theta. Okay, set 360 minus theta. Okay, jom kita tengok. Mana 360 minus theta? Mana? Okay, set 1 per cos. Nah, ini. Okay. Nah, itu. So, set sama dengan 1 over cos 360 minus theta. Ataupun minus A. Sebab sini A, kita guna A. Okay. Cos 360 minus A is 1 over cos A. Okay, betul tak? Cos 360 minus A. Mana cos 360 minus A? Ni lah tadi. Equal to cos theta. Okay, dia dapat cos 360 minus A equal to 1 over cos A. So, cos A equal to Q. So, 1 over Q. Okay ke? Boleh ke? Untuk soalan ni. Okay, boleh ya? Okay, saya bagi masa untuk print screen ke? Ataupun nak tanya soalan ke? 5 second. Okay, boleh. Okay, saya sambung sikit lagi. Sikit lagi sambung. Okay, jom kita try satu soalan yang ini, boleh tak? Okay, kita try satu soalan ni sebelum saya masuk ni, sudut-sudut khas ni nanti dulu. Ni nak apa? Nanti kemudian. Saya masuk satu soalan dulu ni. Latihan pengukuhan 3 ni. Okay. Soalan 1 kita buat soalan 1. Okay. The given cos x equal to negative 25 over 24 over 25 dan sin theta sin x lebih daripada kosong. Maksudnya positif lah kan? Okay. Kalau cos dekat mana kawasan dia yang positif? Negatif. So, letak sini. Okay, letak theta. Sebab sin positif. Okay, sin x positif. So, kawasan mana yang positif? Okay, kawasan tu. So, cos x. Cos ialah kah adjacent negative 25 over hypotenuse. Okay, boleh beritahu saya tak? Tolong kira untuk saya, apakah nilai yang opposite tu? Siapa boleh beritahu saya? Apakah nilai opposite tu? Dapat berapa nilai tepi tu? Okay, saya tunggu. Apakah nilai tepi tu? Siapa dapat jawapan? 7. Okay, good. 25 square minus negative 24 square root. So, you get 49 square root equal to 7. Okay, clear? So, dapatlah 7 kat sini. Okay, soalan dia, find cosec x. Okay. Cosec x equal to one over berapa? Cosec x 1 over sin. Okay, thank you Fatin. Okay, tadi siapa dapat tadi? Okay, Auni dapat 7. Okay, thank you Auni. Fatin 1 over sin. Okay, thank you Fatin. Okay, so 1 over sin theta. Sin theta is sin theta equal to opposite over hypotenuse 7 over 25. So sin theta 7 over 25. So cosec x equal to 25 over 7. That's it. Okay, clear yang tu?
Okay, look at B. Okay, kita try B, soalan B pula. Cot X. Okay, B is for cot X. Cot X is 1 over tan X. Okay, look at yang ketiga tu. T, so 1 over tan. Okay, so tan from tan X, sorry. Tan theta lah, ni X patutnya. Tan X equal to opposite over adjacent. 7 over 24. Negative. Okay, negative 7 over 24. So, cot X equal to 1 over tan is negative 7 over 24. So, cot X negative 24 over 7. Okay. Boleh ke yang ni? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Kalau tak boleh, tolong beritahu. Nanti ulang balik. Okay, clear tu Okay. Nanti saya bagi lagi soalan yang melibatkan benda ni nanti. Okay, sudut-sudut khas. Sudut-sudut khas. Nak masuk hari ni ke masuk minggu depan tu tak sempat lah masuk hari ni. Ini apa? Sudut. Okay, tak apa ni next week lah. Okay, saya masuk ni sikit boleh. Okay. Untuk sudut-sudut khas, nisbah trigonometri bagi sudut-sudut khas. Okay, ni nama dia ada sudut-sudut khas. So, untuk sin theta, untuk 30 darjah, awak dapat 1 over 2. Saya zoomkan untuk segitiga sama kaki. Okay. Ataupun awak boleh guna kalkulator. Awak tekan sin 30, awak dapat nanti 0.5. Ataupun 1/2. Cuba tekan sin 30. Dapat tak 1/2? Ataupun 0.5. Dapat kan? Okay, kemudian cuba tekan sin 60. Awak dapat tak 3/2? Okay, cuba. Okay, ni nama dia sudut-sudut khas tanpa guna kalkulator. Tapi dalam exam tu kan awak tak nak guna kalkulator kan? Mesti ada kalkulator, betul? Boleh guna, tak ada masalah. Okay, jom kita try satu soalan. Okay, ni untuk segitiga sama kaki tau. Ni segitiga sama kaki. Dan ni pula untuk segitiga sama sisi. Okay, kita try satu soalannya ni. Tanpa menggunakan CV atau kalkulator, cari nilai set 240. Okay, set 240. Okay, macam mana dapatkan 240 ni? Okay, satu set 240. Okay. Set bersamaan dengan apa? 1 per cos 240. Okay. Cos dengan cos 240. Okay, cuba ingat. Nak dapat cos 240 ni. Okay. Ini nama dia sudut. Sudut apa 240 ni sudut dia punya sudut kan? Betul tak? Ni faham tak maksud cikgu ni? Sudut cos 240. Okay, dia sudut dekat mana sudut dia? Okay, saya tunjuk macam ni lah. Okay, macam ni Okay, saya tunjuk macam ni senang. Ini all. Ini untuk sin. Ini untuk t. Ini untuk k, betul? Okay. Macam mana dapatkan cos dia punya sudut rujukan? Saya nak ajar macam mana dapatkan sudut rujukan. So, kalau tadi saya tunjuk untuk all, kita ambil theta terus. Untuk sin, 180 minus theta. Untuk tan, theta minus 180. Untuk cos, 360 minus theta. Okay. Sekejap. Saya rasa macam tak muat lah ni. Agak senang sikit. Okay. So, yang ni
Okay. So sekarang ni dia bagi cos 240. 240 ni dekat kuadran ketiga, betul tak? Okay, boleh tak follow saya ni? Syamimi, baru masuk ke Syamimi? Okay, tak apa. Okay, 240 ni dekat kuadran 3, betul tak? Kuadran 3. Okay, kuadran ketiga, yang mana kuadran ketiga? Dekat tan. Okay, ni kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, kuadran 4. Okay, sekarang saya nak dapatkan sudut rujukan tau. Nak dapatkan sudut rujukan. Saya nak ajar macam mana dapatkan sudut rujukan. So, 240 is quadrant 3. Okay, so kita ambil. Ambil tu. So, kita ambil ini. 240, okay, cos 240 minus 180. Okay, so dapat nanti cos 60, betul? Cos 60, betul? Okay, tetapi kena ingat, saya kena letak negatif. Kenapa saya kena letak negatif? Siapa boleh beritahu saya sebelum saya explain? Okay, sebab kuadran 3 ialah rumah untuk tan, bukan rumah untuk cos. Jadi saya letak negatif cos 60. Okay, ulang balik. Ulang balik. First kali, okay, kita ambil sudut ni 240 tu cos theta. So dia kuadran ketiga tau. Okay, kuadran ketiga. So kuadran ketiga is theta minus 180. Ni saya ambil ni. So saya ambil cos 240 minus 180. Awak dapat nanti 60. Okay, tapi saya kena letak negatif. Sebab apa? Sebab 240 tu di rumah orang lain, bukan rumah cos. So saya letak negatif. Itu maksud dia. Okay, cos 60. Mana cos 60? Cos 60 is 1 over 2. Okay, cos 60 is 1 over 2. So answer is negative 1 over 2. Okay, kita semak jawapan. Kita boleh semak jawapan. Awak tekan calculator. Tekan. Kenapa saya tulis? Tak ada salingan. Alamak, lupa. Patutnya saya letak salingan. Sorry. Letak sini 1. Alamak, sorry ya. Saya tariklah bawah sikit. Okay. So saya kena letak 1 kat sini. Okay. Sebab apa? Sebab set. Boleh faham tak maksud cikgu sekarang ni? Cos. Kenapa betul? Okay. Yang ni pun saya letak selingan. Yang ni pun saya letak selingan. Belakang sikit. Okay. Dan ni pun kena letak selingan. Saya padamlah. Okay, 1 per negatif 1 per 2. So dapat jawapan nanti ni ialah, dapat tak 2? Negatif 2. Okay, awak tekan 1 bahagi dengan cos 240. Awak dapat tak negatif 2? Cuba tekan calculator. Okay, tekan calculator terus. Maksud saya tekan 1 over cos 240. Awak dapat tak negatif 2? Dapat ke? Dapat. Okay, thank you Syikin. Okay, saya ulang balik. Saya guna pen hijau. Okay, first step. Dia bagi set 240. Okay, first step kita kena dapatkan sudut rujukan ataupun reference angle. Okay, so nak tahu reference angle, tengok dulu 240 is for quadrant 3, sukuan ketiga. Sukuan ketiga kita guna yang ini, theta minus 180. Okay, so 240 minus 180, awak dapat nanti
cos 60. Tetapi saya letak negatif. Sebab apa? Okey, sebab apa? Sebab 240 is not for cos quadrant. Okey, bukan rumah dia, bukan rumah cos. So kita letak negatif. Okey. So 1 divide by negative 1/2, awak dapat nanti negative 2. Okey. Clear Boleh ke ni? Boleh ke ni? Okey. Jom kita try untuk tan 7/4 theta. Tak pi. 7/4 pi. First kali, tukar dulu dalam bentuk sudut. 7/4 pi dapat apa? Tolong saya. Tukar dalam bentuk sudut. Dapat berapa? 7/4 pi time 180/pi. Okey, dapat apa? Siapa dapat? Berapa sudut? 7/4 pi. Berapa sudut siapa dapat? Okey. Ada ke? Tolong beritahu saya siapa dapat? 315. Okey, thank you Avni. 315. Okey, good. Dapat 315. Okey, so kena tahu dah. Alamak, 315 ni sukuan ke berapa? Sukuan ke 4. So, dah dekat kuadran 4. Okey, so kuadran 4. So, kuadran 4, 360 minus theta. So, tan 315 is equal to tan 360 minus 315. So, reference angle is 316 minus 315. You get 45. Okey, saya nak tanya awak. Negatif ke positif for tan 315? Nak negatif ke ataupun positif? Ada ke? 315. Positif ke negatif? Mesti negatif. Sebab apa? Sebab, okay, good. Thank you, Syami. Negatif, good. Because sebab dia berada di rumah cos. Okay, sebab bukan rumah dia. Okay, good. Thank you, Syami. Faham lah tu. Okay, thank you. So, tan 45. Okay, tan 45. Mana tan 45? Kita tengok atas lah, senang. Tan 45, this one. You get 1. So, automatic you get is negative 1 answer dia. Okay, jom kita semak. Awak tekan tan 315. Dapat tak negatif 1? Okay, clear. Okay, tutup semak. Awak tekan calculator tan 315. Dapat tak negatif 1? Okay, good. Tu cara dia. Okay, ni tanpa guna calculator. Okay, clear sini.